Kerajaan Selangor berpandangan positif terhadap pengstrukturan semula industri air di Selangor akan dimuktamadkan dalam tempoh terdekat. Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim berkata perbincangan kini adalah tertumpu untuk menyelesaikan isu yang dibangkitkan Puncak Niaga dan pemilik saham syarikat bekalan air Selangor Sdn Berhad Syahbaz berhubung pengambil alihan itu. Sekarang kita dalam perbincangan untuk menyelesaikan isu yang dibangkitkan oleh Puncak Niaga dan juga pemilik saham Syahbaz, dan kita rasa optimistiklah tentang penyelesaiannya. Amalan tender terbuka antara punca kelewatan proses pembaikan jalan raya pada tahun 2011, tetapi Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim memberi jaminan ia tidak akan berulang lagi. Malah beliau berkata kerajaan negeri sudah menggunakan hampir 80% jumlah peruntukan dalam Sistem Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia MARIS sejak tahun 2012. Kita pada tahun 2011 mengatur langkah supaya setiap proses penggunaan untuk proses kontrak untuk pembaikan jalan dibuat dengan teratur dan tertib secara terbuka. Oleh sebab itu terdapat kelewatan. Tapi sekarang 2012 dan 2013 dan 2014 perkara itu tidak berlaku lagi. Jadi jumlah yang digunakan dalam duit maris itu sekurang-kurangnya tiap-tiap tahun hampir 80%. Laporan audit minggu lalu mendedahkan kerajaan negeri menggunakan RM640.24 juta daripada RM1.14 bilion yang diperuntuk kerajaan pusat untuk baiki jalan raya. Sebelum ini, kerajaan Selangor memperkenan dan mengguna pakai garis panduan baru dalam penggunaan peruntukan MARIS bermula tahun 2012 selepas mendapati garis panduan lama terdedah kepada salah guna kuasa dan ketirisan. Kerajaan negeri kemudian membuat garis panduan ketat bagi memastikan penggunaan peruntukan MARIS digunakan dengan betul, berkesan dan menepati keperluan rakyat Selangor. Abdul Khalid berkata, garis panduan baru ini melibatkan banyak agensi dan peringkat selain melibatkan proses tender terbuka hingga menyebabkan kelewatan membelanjakan wang MARIS. Satu perbincangan bersama Adun Pakatan Rakyat berhubung isu kenaikan gaji yang diluluskan Dewan Negeri Selangor baru-baru ini akan diadakan. Menteri Besar Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim berkata, ia susulan saranan pimpinan tertinggi Pakatan Rakyat di Parlimen yang meminta kerajaan negeri untuk menyemak semula peratusan kenaikan gaji berkenaan. Saya mengambil masa untuk mengadakan perbincangan dengan ahli-ahli Dewan Negeri Pakatan Rakyat tak lama lagi untuk mereka memahami tentang cadangan dan juga dia punya saranan pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Perhimpunan Bulanan Jabatan Kerajaan Negeri Selangor di Dewan Jubli Perak semalam. Selangor tidak bercadang untuk menjadikan Jumaat dan Sabtu sebagai hari cuti mingguan. Titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Sultan Sharafuddin bertitah bahawa Selangor sudah menjadi pusat perdagangan di seluruh negara dan antarabangsa sebelum kemerdekaan lagi. Titah baginda peralihan cuti hujung minggu kepada Jumaat dan Sabtu berkemungkinan menjejaskan pelaburan dan urusan perniagaan di negeri itu. Ustaz Azhar Idrus, Shiro, Ustaz Haslim Bahrin dan Sepahtu merupakan antara gandingan tokoh agama dan kumpulan pelawak popular yang bakal mewarnai program Ambang Tahun Baru 2014 Negeri Selangor. Dua gandingan terbabit akan ditampilkan dalam segmen Sembang Santai dalam program Generasi Idaman Selangor atau GEMS sempena Ambang Tahun Baru 2014 yang akan diadakan pada 31 Disember di Dataran Kemerdekaan Shah Alam nanti. Esko Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan Dr. Halimah Ali berkata, berbeza dari program sambutan tahun baru di kebanyakan negeri, GEMS sempena tahun baru 2014 itu turut memfokuskan kempen anti-zina bagi membendung gejala zina di kalangan generasi masa kini.
Di mana ini adalah satu program sebenarnya yang melibatkan jabatan dan agensi kerajaan di bawah GEMS, di mana kita akan menganjurkan program sebagai satu alternatif kepada sambutan tahun baru yang kita lihat selama ini diisikan dengan perkara yang lagu atau yang melalaikan, dan akhirnya remaja belia kita ini kerana keseronokan yang melampau, mereka terjebak dalam gejala sosial seperti berzina, mabuk, kemudiannya 9 bulan kemudian dah ada anak luar nikah, buang anak, jual anak dan sebagainya. Dan kita melihatkan ini tahun ketiga insyaAllah yang kita anjurkan program ini. Kita melihatkan program yang kita isi sebagai satu proses mendidikkan anak muda boleh berseronok, boleh bergembira, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang ada pengisiannya, mereka bertambah ilmu, bertambah iman mereka dan tidak terjebak di dalam maksiat dan dosa. Sebanyak 4,654 tunggakan permohonan pemberi milikan tanah di daerah Hulu Langat berjaya diselesaikan sehingga kini melalui penubuhan pasukan Task Force Pejabat Daerah dan Tanah di kawasan itu. Manakala baki 46 permohonan lagi akan diselesaikan melalui kerjasama antara pejabat daerah itu dengan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEN, kata Pegawai Daerah Hulu Langat Datuk Muhammad Amin Ahmad Ahya. Sekarang ini proses yang mengambil masa 6 bulan sebelum ini telah kita pendekkan kepada 2 minggu saja. Proses pembangunan tanah ni dah kita buat. Dan dengan cara mengurangkan bebanan kerja kepada penolong pegawai tanah ni juga, kita boleh menggunakan masa dan tenaga mereka untuk kita melaksanakan tindakan-tindakan yang lain yang sebelum ni mungkin tidak diambil perhatian. Contohnya macam yang saya sebutkan tadi, buat inventory bagi tanah-tanah yang telah disalahgunakan dari segi syarat. Yang kedua, kita melihat bahawa pembangunan di Hulu Langat ini makin berkembang ke luar bandar. Dan tanah-tanah ini masih lagi dikategorikan di bawah tanah desa yang mempunyai nilai cukai yang rendah. Jadi apabila kita membuat rebordering the area sepadan bandar dan desa, nilai tanah akan meningkat dan cukai kita akan kutip lebih tinggi di kawasan tersebut. Beliau berkata penambahbaikan terhadap proses kerja di kalangan kaki tangan pejabat daerah dan tanah Hulu Langat dilaksanakan untuk memastikan proses permohonan tanah dapat diselesaikan dengan segera. Exco Pelancongan Hal Ehwal Pengguna dan Alam Sekitar Elizabeth Wong berkata, faktor keselamatan adalah antara perkara penting dalam usaha menarik lebih ramai pelancong luar berkunjung ke negara ini, khususnya menjelang Tahun Melawat Malaysia 2014. I think the key, apart from Malaysia being a lovely place to visit, good deals, lovely experiences, is about public safety. So this one is not just on crime, but also on things like just now I mentioned the bus accident, which we had in Malaysia. That was actually quite bad. For it gives a bad perception that we don't value public safety. So this is a seminar so that people can exchange ideas, so that we can find different ways to improve safety measures. Bekas Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Dr. Muhammad Khirtoyo meminta maaf kepada Ahli Parlimen Seputih dari SAKOK atas penyiaran artikelnya di blog 5 tahun lalu berkaitan isu azan. Khir juga bersetuju membayar sejumlah wang yang tidak didedahkan sebagai kos untuk KOK dan sebagai balasan KOK bersetuju menarik balik samanya, lapor Malaysia Kini. Perkara ini dirakamkan di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Siti Khadijah Pat Jenit hari ini. Khir membacakan kenyataan maafnya di mahkamah terbuka.
Dalam usaha mendidik masyarakat berhubung kepentingan kitar semula sisa domestik, Majlis Perbandaran Klang MPK mengambil inisiatif menganjurkan bengkel kitar semula baja kompos untuk pendedahan kepada orang awam baru-baru ini. Pengarah Jabatan Komunikasi dan Pengaduan Awam MPK Nurfiza Mahfiz berkata, amalan kitar semula dapat mengurangkan kos operasi pelupusan sampah dan digunakan semula untuk menghasilkan kompos yang lebih mesra alam sebagai baja organik untuk lanskap dan tanaman di rumah. Katanya masyarakat perlu diberi kesedaran dan pendedahan berhubung kepentingan kitar semula, terutama sisa domestik bagi kesejahteraan kehidupan. Majlis Perbandaran Subang Jaya MPSJ menyerbu sebuah pusat hiburan haram yang mengganggu ketenteraman penduduk setempat dalam satu operasi di Puchong baru-baru ini. Pengarah Jabatan Penguatkuasa MPSJ Meja Muhammad Rasib Rasul berkata, serbuan tersebut merupakan kali kedua setelah premis itu sebelum ini pernah diserbu dan dikompaun bulan lalu kerana menjalankan aktiviti hiburan tanpa lesen sah daripada MPSJ.